Assalamualaikum. Pada tutorial pembangunan dan alam sekitar hari ini kami daripada kumpulan 9 akan membentangkan mengenai jantina pembangunan dan persekitaran. Manakala tajuk yang akan kami bincangkan ialah terangkan perkaitan antara jantina, persekitaran dan kelestarian. Ahli kumpulan 9 yang pertama ialah Imad Farizal bin Syamsu Alam. Yang kedua ialah Muhammad Nur Hisham bin Abdul Sadah. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Rusmadi bin Nasir. Kita masuk kepada gender. Maksud gender. Secara etimologinya, gender merupakan perkataan Inggris yang dipinjam dari kosakata lama Perancis. Gender genre yang berarti kind, genus, dan style, yang mana sumber ambilannya dari bahasa Latin gender yang bermaksud race dan kind. Istilah gender berasal daripada peradaban barat yang mana ia lahir kesan protes atau provokasi golongan perempuan terhadap ketidakadilan kaum lelaki dalam masyarakat barat. Dalam Islam umumnya dan dalam peradaban Melayu khususnya, tiada istilah yang tepat untuk memberi satu gambaran jelas tentang istilah gender. Senario ini tidak bermakna dalam tradisi masyarakat muslim. Tiada sebarang persoalan gender dalam hubungan lelaki dan perempuan. Namun, prinsip ajaran Islam serta nilai dan norma dalam tradisi masyarakat muslim menjadi hubungan timbal balik dalam menentukan pola hubungan di antara keduanya. Justru, istilah gender dipinjam ke dalam perbendaharaan kosakata bahasa Arab dengan perkataan al-gendar atau al-naw al-ijtima, dan dalam bahasa Melayu dengan ejaan yang sama, yaitu gender. Kita masuk kepada slide seterusnya. Dalam bahasa Malaysia, perkataan gender hanya masuk dalam daftar leksikon oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2005. Namun pengertiannya masih sama dengan erti asalnya kerana gender dari segi literalnya masih diartikan sebagai jantina ataupun klasifikasi seksual. Istilah gender mula digunakan dalam bidang psikoanalisis sebelum dikembangkan dalam wacana feminisme. Penggunaan perkataan ini pada asalnya dikemukakan oleh John Monnet 1965 dalam karyanya Sex Research New Developments. Kemudiannya dikembangkan sebagai teori oleh psikoanalisis Robert Stoller pada tahun 1968 dalam bukunya Sex and Gender on the Development of Masculinity and Femininity dan diformulasikan dalam disiplin feminisme oleh Anne Oakley 1972 dalam penulisannya Sex, Gender and Society. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai konsep persekitaran. Menurut Rahil dan Habibah, pada tahun 2002, persekitaran atau dikenali juga sebagai nature adalah merangkumi semua perkara yang boleh mempengaruhi perkembangan seseorang individu. Selain itu, persekitaran juga dapat memberikan kesan kepada segala organisme semasa hayatnya. Persekitaran juga terbagi kepada dua jenis, yaitu alam sekitar manusia dan alam sekitar fizikal. Di samping itu, persekitaran juga merujuk kepada keadaan di sekeliling atau keadaan yang menjadi latar belakang kepada seseorang atau sesuatu objek. Seterusnya saya akan membincangkan mengenai jenis-jenis persekitaran. Persekitaran yang pertama ialah alam sekitar manusia. Alam sekitar manusia terdiri daripada beberapa buah proses yang merangkumi aktiviti manusia yang dapat menjejaskan alam sekitar. Sebagai contoh, proses pembangunan tidak terancang, perindustrian, migrasi, dan proses pembalakan haram yang dapat memberikan kesan yang buruk kepada alam sekitar. Jenis persekitaran yang kedua ialah alam sekitar fizikal. Alam sekitar fizikal terdiri daripada 4 buah komponen yang saling berinteraksi, yaitu biologi, litosfera, hidrosfera, dan atmosfera. Seterusnya, sistem-sistem ini dapat membekalkan sumber alam yang sangat penting kepada manusia dan hidupan yang lain di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, dan selainnya. Kita beralih kepada konsep pembangunan. Menurut laporan Suruhanjaya Selatan pada tahun 1990, pembangunan boleh didefinisikan sebagai satu proses yang mana ia membolehkan kehidupan manusia merealisasikan potensi, membina keyakinan, serta membawa kehidupan ke arah kemuliaan dan penuh bermakna.
yang membebaskan manusia dari rasa takut untuk meminta dan dieksploitasi. Ia merupakan pergerakan yang menjauh dari penindasan politik, ekonomi, dan juga sosial. Menurut Tadaro pada tahun 1977, berpendapat bahwa pembangunan melibatkan proses penyusunan dan mengorientasi semula sistem ekonomi sosial. Ini bermakna bahwa pembangunan bukan sahaja melibatkan pertambahan kepada pendapatan dan pengeluaran, bahkan juga mengambil kira perubahan institusi sosial, struktur pentadbiran, pendapat umum, adat resam, dan kepercayaan. Syed Husin Ali pula pada tahun 1976 menyatakan bahwa pembangunan ekonomi bertujuan untuk menaik taraf hidup ekonomi sebahagian besar masyarakat. Pencapaian tinggi dalam bidang ekonomi boleh menjadi asas yang kukuh bagi memajukan atau membangunkan bidang-bidang lain seperti pelajaran, kemasyarakatan, dan kebudayaan. Maka, pembangunan tidak boleh terbatas kepada hal-hal ekonomi sahaja. Sebaliknya, meliputi semua bidang dalam kehidupan masyarakat. Tokoh Eropah pula pada tahun 1979 berpendapat bahwa pembangunan boleh ditunjukkan dengan terhapusnya kemiskinan, kurangnya jumlah pengangguran, serta rapatnya jurang ketaksamaan. Ini biasanya mencirikan negara-negara dunia ketiga. Beliau berpendapat bahwa pembangunan bermaksud pengurangan pergantungan budaya kepada satu atau lebih kuasa besar, dan ini dapat dilakukan misalnya dengan meningkatkan penggunaan bahasa kebangsaan, memperuntukkan lebih masa siaran televisyen untuk rancangan tempatan, dan meningkatkan mutu pendidikan tempatan. Beralih kepada pembangunan lestari, pembangunan atau kemajuan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar daripada musnah. Pemeliharaan bermaksud membaik pulih sumber-sumber alam sekitar seperti air, hutan, tenaga, udara, mineral, dan lain-lain yang telah digunakan tanpa membiarkan sumber-sumber itu pupus. Pemeliharaan pula meliputi aspek penjagaan dan perlindungan untuk mengekalkan sumber-sumber semula jadi daripada diteroka dengan rakus oleh manusia. Idea pembangunan lestari dibentuk berasaskan konsep dan prinsip pembangunan secara berterusan dan bermatlamat untuk memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang. Seterusnya ialah konsep pembangunan lestari. Konsep ini muncul ekoran daripada kesedaran tentang kepentingannya pemeliharaan dan pemeliharaan sumber alam sekitar. Isu pembangunan telah dibincangkan secara serius dalam sidang kemuncak bumi yang diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dan di Johannesburg pada tahun 2002, lebih tepat pada 26 Ogos hingga 4 September. Persidangan pada tahun 1992 telah merintis pada wujudnya Agenda 21, yang mana merupakan plan tindakan yang mengandungi satu set prinsip yang menyeluruh untuk membantu pihak kerajaan dan institusi dalam melaksanakan dasar-dasar dan program-program pembangunan lestari di negara masing-masing. Seterusnya ialah definisi pembangunan lestari. Pembangunan lestari didefinisikan sebagai pembangunan yang dilaksanakan untuk menghindari pelupusan sumber dan memastikan kerosakan minimum ke atas alam semula jadi. Apa itu pembangunan alam lestari? Pembangunan lestari adalah kemampuan untuk memberi sokongan untuk memelihara sistem kehidupan sepenuhnya dalam hidup manusia dan kehidupan lain di planet ini, yaitu kemampuan untuk menyalurkan keperluan untuk hidup secara berterusan dalam semua jenis benda hidup. Dalam konsep pembangunan lestari, penekanan diberikan kepada keseimbangan antara memenuhi keperluan manusia dengan keupayaan sistem semula jadi untuk membekalkan produk dan perkhidmatan tanpa degradasi. Seperti yang saya katakan pada sebelumnya, persidangan di Rio de Janeiro dan Johannesburg telah merintis wujudnya Agenda 21 yang mana merupakan plan tindakan yang mengandungi satu set-set prinsip yang menyeluruh untuk membantu pihak kerajaan dan institusi dalam melaksanakan dasar-dasar dan program pembangunan lestari di negara masing-masing. So, di sini kita ada 10 prinsip, di mana prinsip pertama ialah manusia menjadi fokus pembangunan lestari. Mereka berhak menikmati kehidupan yang sihat dan produktif serta harmoni dengan alam semula jadi.
Prinsip yang kedua pula ialah selaras dengan perakuan bangsa-bangsa bersatu dan prinsip undang-undang antarabangsa, semua negara mempunyai hak sepenuhnya untuk memanfaatkan sumber-sumbernya untuk memantapkan polisi alam sekitar dan pembangunan sendiri dan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa aktiviti-aktiviti yang dijalankan di bawah bidang kuasa dan kawalannya tidak menyebabkan kerosakan kepada alam sekitar. Prinsip yang ketiga ialah hak untuk membangun mesti ditunaikan bagi memenuhi keperluan pembangunan dan alam sekitar yang saksama untuk generasi kini dan akan datang. Prinsip yang keempat pula, untuk mencapai pembangunan lestari, kita hendaklah melindungi alam sekitar dan mengandungi proses pembangunan yang terkamir dan tidak boleh dipertimbangkan secara berasingan. Prinsip kelima pula, semua negara dan rakyat hendaklah bekerjasama membasmi kemiskinan tanpa satu keperluan yang wajib untuk pembangunan lestari dalam usaha mengurangkan perbezaan kualiti hidup dan memenuhi keperluan majoriti penduduk dunia dengan lebih baik. Prinsip yang keenam pula, keadaan dan keperluan khas negara membangun, terutamanya negara kurang membangun dan terlalu terdedah kepada bahaya alam sekitar, haruslah diberi keutamaan yang khusus. Prinsip yang ketujuh, setiap negara hendaklah bekerjasama dalam semangat perkongsian sedunia untuk memelihara, melindungi, mengekalkan kesihatan dan integriti ekosistem bumi. Prinsip yang ke-8, untuk mencapai pembangunan lestari dan kualiti hidup yang lebih baik, semua rakyat dan negara hendaklah mengurangkan dan memberhentikan pola-pola pengeluaran dan kepenggunaan yang tidak lestari dan memajukan polisi-polisi demografi yang lebih sesuai. Prinsip yang ke-9, negara hendaklah bekerjasama dan mengukuhkan keupayaan masyarakat terpinggir untuk pembangunan lestari dengan mempertingkatkan kefahaman saintifik dan teknologi dan dengan mempertingkatkan pembangunan, penyesuaian, pengembangan dan pemindaan teknologi baharu dan inovatif. Prinsip yang terakhir ialah isu alam sekitar sebaik-baiknya ditangani dengan penyertaan semua rakyat terkesan kepada semua peringkat yang relevan. Pada peringkat kebangsaan, setiap individu haruslah mempunyai akses yang lebih sesuai kepada semua maklumat mengenai alam sekitar yang diwujudkan oleh pihak berkuasa, termasuk maklumat tentang bahan-bahan berbahaya dan aktiviti-aktiviti dalam komuniti mereka dan peluang penglibatan mereka di dalam proses membuat keputusan. Gender dan persekitaran dapat dikaitkan melalui peranan gender melalui persekitaran ataupun masyarakat. Peranan gender dikaitkan dengan fungsi dan tanggung jawab yang ditentukan masyarakat kepada lelaki dan wanita dalam menjalankan kehidupannya. Peranan gender juga merupakan peranan dan tanggung jawab yang diberikan kepada lelaki dan wanita yang ditentukan oleh politik dan budaya masyarakat serta disosialisasikan serta mesti dipatuhi oleh lelaki dan wanita. Peranan gender juga mempunyai kaitan dengan peranan dan kedudukan sosial yang berbeza mengikut zaman dan masyarakat tertentu. Peranan gender juga timbul akibat daripada perspektif masyarakat tentang perbezaan peranan sosial yang dimainkan oleh lelaki dan wanita, yaitu bagaimana seseorang lelaki dan wanita harus bertindak, berfikir dan menunjukkan emosinya. Peranan gender juga didefinisikan berbeza mengikut budaya masyarakat dan biasanya mengandungi ciri-ciri umum tertentu seperti jangkaan perwatakan personality, peranan sosial dan kedudukan sosial. Peranan gender boleh dan memang berubah mengikut peredaran massa di antara masyarakat dan budaya serta akibat daripada perubahan sosial, ekonomi dan politik. Peranan wanita. Wanita pada pandangan masyarakat adalah cantik, lemah lembut, bersopan santun, tahu memasak dan lain-lain. Budak perempuan dari sejak kecil diajar untuk memasak, menjahit baju, membasuh baju, menyidai baju dan lain-lain. Perempuan pada zaman dahulu akan dikawinkan pada usia yang muda seperti 14 tahun. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat untuk belajar dan tempat mereka hanyalah berada di rumah. Mereka bertindak sebagai istri dan ibu yang menyokong keluarga. Wanita pula harus memilih pekerjaan yang bersifat feminin, yaitu guru tadika atau juru rawat. Bagi wanita yang memilih pekerjaan yang bersifat maskulin akan dilihat sebagai pelik karena mereka tidak akur kepada persepsi masyarakat. Hal seperti ini yang menyebabkan wanita membuat protes dan provokasi terhadap persepsi masyarakat tentang peranan wanita seperti yang saya sebutkan daripada maksud gender sebentar tadi.
Seterusnya adalah wanita dalam pendekatan pemodernan. Esther Boserup melihat kembali proses pembangunan tahun 1950 sehingga 1960 dengan perspektif sensitif gender. Esther Boserup adalah ahli ekonomi Denmark. Dia belajar pembangunan ekonomi dan pertanian, bekerja di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga organisasi antara bangsa yang lain, dan menulis buku-buku penting mengenai perubahan agraria dan peranan wanita dalam pembangunan. Boserup tidak hanya melihat peranan wanita dalam pembiakan, tetapi juga peranan produktif penting mereka dalam ekonomi pertanian. Boserup melihat peranan pertanian dalam pendekatan yang dikembangkan pada masa itu, yaitu pendekatan pemodernan. Menurut pendekatan ini, wanita diabaikan atau dilihat sebagai bagian dari rumah tangga, atau dengan kata lain hanya objek kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan era modernisasi yang meletakkan wanita sebagai sasaran menunjukkan bahwa wanita hanya penerima pembangunan pasif. Sekiranya ditelusuri dari adanya pendekatan ini, dapat dikatakan bahwa strategi pemodernan belum berhasil membasmi kemiskinan. Begitu juga hubungan dengan wanita yang tidak disentuh secara langsung oleh program-program ini. Sebenarnya akan mengalami kerugian. Argumen yang dikemukakan adalah jika karya tradisional wanita tidak diakui sebagai bagian dari ekonomi nasional, usaha diperlukan untuk menyediakan mereka pekerjaan berharga yang harus disatukan dalam pembangunan atau paling tidak disatukan ke dalam ekonomi pasar. Wanita juga harus diberi peluang yang sama seperti lelaki dalam menyumbang kepada pembangunan. Seterusnya adalah pendekatan untuk memperkasakan atau jantina dan pembangunan. Satu-satunya pendekatan untuk wanita dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan wanita dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh wanita, sama ada produktif, pembiakan swasta atau awan, dan menolak sebarang usaha untuk meremehkan pekerjaan menjaga keluarga dan rumah tangga, menjadi terkenal sebagai pemerkasaan atau lebih umum disebut sebagai jantina dan pembangunan bagi wanita dalam pembangunan. Pemerkasaan lebih banyak berkaitan dengan pendekatan bottom up, dan banyak pemikiran ini muncul dari tulisan feminis dan gerakan wanita yang muncul di selatan. Pendekatan ini memahami tujuan pembangunan bagi wanita dari segi kebebasan dan kekuatan dalaman, dan lebih kurang menekankan pembuatan undang-undang berkaitan dengan kesetaraan antara laki dan wanita. Ini dapat menunjukkan bahwa wanita menginginkan kesamaan antara lelaki dan wanita. Pembangunan dengan tumpuan terhadap aspek persekitaran. Pihak kerajaan telah menggariskan beberapa penekanan yang memerlukan pertimbangan pembangunan agar usaha untuk mengurangkan impak negatif dengan cara mengenal pasti cara yang positif yang berkesan agar dapat menyumbang kepada pembangunan yang seimbang dari aspek sosioekonomi. Di samping itu, pihak kerajaan juga telah mengambil langkah dengan cara memindahkan dasar agar dapat mengimbangi antara pembangunan dengan pemeliharaan alam sekitar. Namun, kita dapat melihat masih terdapat beberapa kesan negatif yang timbul setelah usaha tersebut. Antara kesan-kesan negatif pembangunan terhadap persekitaran, yang pertama ialah pembangunan yang menumpuk dan tidak terkawal. Pembandaran yang menumpuk akan menyebabkan pembangunan sosial dan ekonomi hanya wujud di bandar besar, manakala kawasan yang lain akan tetap ketinggalan. Pada masa yang sama, peruntukan pembangunan hanya akan disalurkan khususnya ke bandar-bandar yang besar. Justru fenomena ini akan melebarkan lagi jurang perbezaan antara bandar besar dengan kawasan yang tidak maju, khususnya di luar bandar. Kesan yang kedua ialah penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar. Penghijrahan penduduk dari desa ke bandar boleh menimbulkan masalah, terutamanya kepada sektor pertanian. Mereka yang berhijrah biasanya terdiri daripada golongan muda, terpelajar, dan aktif dari segi ekonomi, menyebabkan sektor pertanian kehilangan tenaga buruh mahir dan keupayaan. Ini akan menyebabkan wujudnya tanah-tanah terbiar yang telah menjadi fenomena biasa di kawasan desa. Penghijrahan ke kawasan bandar juga boleh mendatangkan masalah penyesuaian dengan kehidupan di bandar. Hal ini berlaku karena golongan ini biasanya kurang bersedia dengan corak sistem ekonomi dan sosial di bandar. Kesan yang ketiga ialah peningkatan kadar kemiskinan. Sebagian besar kemiskinan di bandar berpunca daripada pengangguran dan tingkat pendapatan yang rendah.
Kos hidup yang tinggi di kawasan bandar mewujudkan beberapa tekanan kepada anggota keluarga, terutama jika hanya suami atau bapak yang bekerja. Keluarga yang berpendapatan kecil tidak akan menyediakan berbagai keperluan kepada anggota keluarganya, seperti rumah kediaman yang selesa, kemudahan pendidikan kepada anak-anak, peralatan rumah, kendaraan, simpanan untuk masa depan, dan lain-lain. Kesan yang keempat ialah pencemaran alam sekitar. Pembangunan yang pesat turut membawa bersama-sama impak negatif terhadap persekitaran fisikal, khususnya pembangunan yang tidak mampan, kesan daripada pertambahan bilangan penduduk, dan kerancakan proses pembangunan. Antara masalah persekitaran yang kerap dialami ialah pencemaran udara akibat pelepasan gas bermotor daripada pertambahan bilangan kendaraan bermotor, pencemaran bunyi bising, pencemaran daripada pembuangan sisa pepejal, peningkatan kejadian banjir kilat, dan kenaikan suhu mikro akibat proses urbanisasi. Kesan yang seterusnya ialah banjir kilat. Banjir kilat yang disebabkan oleh sistem perparitan tidak berstruktur di kawasan bandar akan mendatangkan fenomena banjir di kawasan tersebut apabila hujan lebat. Kesan yang terakhir ialah kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau berlaku akibat aktiviti pembalakan tidak terkawal dan penerokaan hutan untuk keperluan sektor industri serta pembangunan akan menyebabkan kurang tumbuhan hijau di sebuah kawasan yang berfungsi untuk melembabkan suhu setempat sehingga dapat meningkatkan suhu di kawasan tersebut. Kesimpulan yang kami boleh simpulkan ialah nilai alam sekitar amat subjektif dan mengikut konteks. Ia mungkin dinilai berdasarkan fungsi dan kepentingan ekonomi, atau mungkin dinilai berdasarkan kepuasan dan kegembiraan yang ditawarkan, atau mungkin dinilai berdasarkan kesejahteraan dan kestabilan yang disediakan untuk kemandirian manusia. Walaupun kajian-kajian terdahulu tidak menunjukkan secara konsisten, pengaruh nilai pribadi ke atas nilai alam sekitar berhubungan antara kedua-duanya tidak dapat dinafikan. Berdasarkan inventori nilai yang dihasilkan oleh Rockich dan Schwartz, wujud nilai-nilai yang berkaitan dengan alam sekitar secara langsung atau tidak langsung. Berdasarkan teori Schwartz, hierarki nilai-nilai ini dijangkakan akan mempengaruhi motif seseorang individu tertentu penentuan nilai alam sekitar. Sebagai kesimpulan, penjurusan kepada orientasi ekosentrik, antroposentrik, dan egosentrik ataupun penetapan nilai monetari dipercayai amat dipengaruhi oleh profil nilai pribadi. Sekiranya satu sistem nilai alam sekitar yang mantap ingin dibangunkan, pengetahuan dan kefahaman tentang nilai pribadi perlulah dimantapkan terlebih dahulu. Sekian, terima kasih.